Usul untuk menangguhkan mesyuarat di bawah Peraturan Mesyuarat 18/1 oleh Yang Berhormat bagi kawasan Kubang Krian. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tan Sri Yang Dipertua. Usul di bawah Peraturan Mesyuarat 18/1 dan 2. Dengan ini diberi notis bahawa saya akan mengusulkan mesyuarat ini ditangguhkan untuk membincangkan usul yang melibatkan perkara tertentu, berkepentingan ramai dan perlu disegerakan. Saya, Salahuddin Haji Ayub, Kubang Krian, mohon cadangkan bahawa mesyuarat ditangguhkan bagi membolehkan Dewan Yang Mulia ini membincangkan dan membincangkan beberapa laman web di negara ini mula jam selepas suatu kumpulan bergelar anonymous yang mendakwa berpengkalan di negara mengancam mengganggu portal resmi kerajaan di alamat www.malaysia.government.my. Hasil Pertua, pada saat ditulis sudah hampir satu yang saya rujukkan laporan bernama laman web resmi kerajaan telah digodam dengan serangan pihak yang tidak bertanggungjawab yang mungkin berpengkalan di luar negara dengan hasrat lumpuhkan sistem kerajaan melalui maklumat internet ini. Sebenarnya kerisauan tambah jika kaedah yang sama ini digunakan bagi tujuan yang tidak mampu diatasi oleh pihak kerajaan, terutamanya berkaitan keselamatan negara. Apapun hasrat pihak yang bertanggungjawab terhadap negara kita, tapi apa yang paling penting ialah ianya boleh menyebabkan negara kita lumpuh jika ianya menyerang maklumat rasmi dan keselamatan negara kita. Perkara ini adalah suatu yang amat serius dalam negara berdepan dengan pihak yang tidak bertanggungjawab yang menggunakan kemudahan tanpa sepadan ini bagi tujuan yang amat memalukan negara dan menggugat keselamatan negara kita. Oleh demikian, saya meminta Dewan Rakyat pada hari ini agar dapat ditangguhkan untuk melihat keseriusan terhadap laman web rasmi kerajaan ini dan meletakkan tindakan serangan ini sebagai yang akan menggugat keselamatan negara dalam konteks pertahanan negara jika ia dibiarkan begitu saja tanpa ada tindakan drastik oleh pihak kerajaan. Saya mohon mencadang. Terima kasih. Kalian yang berhormat, saya telah menerima satu pemberitahuan usul di bawah Peraturan Mesyuarat 1 daripada Yang Berhormat kawasan Kubang Krian pada hari Jumat 17 Jun tahun 2011. Teks usul itu adalah seperti yang telah dibacakan oleh Yang Berhormat itu sebentar tadi. Bagi membolehkan perkara ini ditimbangkan oleh Majlis Mesyuarat pada hari ini, saya sebagai Yang Dipertua hendaklah berpuas hati bahawa perkara yang dibangkitkan oleh ahli Yang Berhormat itu memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama ialah bahawa perkara itu adalah berupa perkara yang tertentu. Syarat yang kedua ianya adalah bagi kepentingan orang ramai. Dan syarat yang ketiga ialah ia berkendak. Meneliti perkara ini dan saya dapati bahawa bagi persoalan sama ada ianya perkara tertentu, perkara ini bagi pendapat saya adalah perkara yang tertentu. Sama ada ianya merupakan kepentingan orang ramai, pendapat saya ialah bagi kepentingan orang ramai. Sama ada ianya berkendakan untuk disegerakan. Pendapat saya ialah perkara ini tidak perlu untuk disegerakan. Dan oleh demikian saya menolak usul ini di bawah Peraturan Mesyuarat 18/2. Nah, kalian yang berhormat, sebelum saya memanggil setiausaha untuk perkara seterusnya, saya ingin komen mengenai dengan perkara usul yang dibawa oleh ahli yang berhormat di bawah perkara 18/1. Saya terbaca satu buku yang tajuknya How Parliament Works. Buku yang paling mutakhir sekali mengenai dengan Procedure of Commons. Yang menarik perhatian saya ialah di muka surat 155. Saya baca. MPs, Member of Parliament have the opportunity of requesting an urgent debate, sometimes known as
an order, a standing order number 24 application. Untuk makluman yang berhormat, standing order di Office of Commons di bawah peraturan mesyuarat 24 standing order 24 adalah sama seperti peraturan mesyuarat 18.1 di Parlimen Malaysia. Ambil perhatian kepada ini. Urgent debates are very rare. The most recent was in March 2002, and before that, it was in 1993. Bermakna dalam 9 tahun, pada tahun 1993 sehingga tahun 2002, langsung tidak ada usul yang dibuatkan oleh member of parliament mengenai dengan urgent debate di bawah peraturan mesyuarat 24 yang sama dengan peraturan mesyuarat 18.1 di Parlimen Malaysia. Speakers do not encourage hopeless application. Walau bagaimanapun digunakan juga. Pada tahun 2003, diwasan usul dibawa oleh seorang wakil rakyat. Dia sokoman mengenai dengan soal rising of constituency crisis as well as events on a scale. Pada 23, an MP applied for a debate on the heavy financial deficit of a constituency main hospital. Ditolak. Pada Oktober 2004, an MP tried for a debate on a multinational company decision to a close of a factory in his constituency. Ditolak. Pada Mac 2006, an MP sought a debate on local national health services redundancy. Juga ditolak. Pada biasanya, apabila speaker di Parlimen menolak permohonan di bawah standing order 24, beliau tidak perlu memberi alasan. Di Malaysia tidak begitu. Ahli yang berhormat bertegang leher dengan saya dan timbalan-timbalan saya justifikasikan permohonan. Kita buat perbandingan. Untuk sisi pada kali ini saja bermula pada 13 hari bulan. Sehingga pada saat saya bercakap ini. Termasuk apa yang dibuat usul daripada Bakri pada pagi ini diantar di pejabat saya. Ada 10. Untuk 10 hari kita bersidang ada 10 permohonan di bawah 18.1. 10 hari. Di House of Commons daripada tahun 1992 sehingga tahun 2003 satu pun tiada. Sejak saya menjadi yang daripada bulan April sehingga pada bulan tahun ini bermakna 3 tahun 2 bulan. Saya telah menerima 5 usul di bawah 18.1. 5, yaitu perkara yang berhubung dengan mogok nelayan, perkara dengan harga beras, perkara dengan kesihatan pada ketika itu, perkara tanah runtuh, dan perkara kemalangan jalan raya yang ada hubung kait dengan bas persiaran. 5, bermakna I am not doing that badly. 5 dalam masa 3 tahun. Di House of Commons dalam masa 9 tahun satu pun tak ada. Kesimpulannya adalah yang berhormat, jangan buat tekanan kepada saya dan timbalan-timbalan saya yang masyarakat di luar sana membuat satu persepsi bahawa yang di Pertua Dewan Rakyat dan timbalan-timbalannya menolak usul dengan sawinang-winang begitu saja. Karena telah menjadi budaya ahli yang berhormat, apabila mengantar usul sebelum pun tindakan dibuat oleh yang di Pertua, ahli yang berhormat telah buat kenyataan akhbar dan akan mendapat liputan bahwa saya bawa usul, sudah saya kemukakan notis. Apabila yang di Pertua menolak, ianya juga akan mendapat liputan. Persepsi masyarakat ialah saya dan timbalan-timbalan saya dengan sawinang-wenang membuat tindakan yang tidak asas, dan itu membuat yang berhormat seolah-olah yang berhormat membuat tanggung jawab yang cukup baik. Tetapi apabila saya baca rujukan-rujukan seperti ini, dan bukan bermakna baru juga saya baca, ini the latest, rupanya menjadi juga tanggung jawab setiap ahli yang berhormat
sebelum mengemukakan usul, fikir baik-baik sama ada usul itu akan ditolak atau diterima. Karena 3 syarat perlu dipenuhi. Syarat yang paling mustahil ialah sama ada perlu disegerakan atau tidak. Setiap hari yang berhormat, sama ada kamu paham atau tidak, Oda Pepa dibuat. Inilah agenda masyarakat untuk pada hari ini. Jadi kalau agenda masyarakat yang telah ditetapkan disingkirkan ataupun diketepikan untuk 1 jam daripada 5:30 sampai 6:30 untuk berbahas di bawah 18.1, maka usul yang berhormat itu mesti lebih penting daripada agenda yang telah ditetapkan. Itu maksud 18.1. Jadi saya tahu bahwa wakil-wakil daripada media massa mendengar saya sedang baca cakap ini di luar sana. Jadi tolonglah ahli-ahli daripada media massa berilah liputan kepada apa yang saya sebut ini, supaya janganlah masyarakat di luar sana buat persepsi bahwa saya buat tindakan yang sewenang-wenang tanpa mengikuti peraturan masyarakat. Masih ya, sila teruskan. Jangan tuan boleh saya mengambil peluang untuk memberi sokongan kepada apa yang Tan Sri sebutkan tadi, dan itu kepada Tan Sri supaya guna dengan selengkap-lengkapnya pengalaman panjang Westminster di United Kingdom itu, di mana di Parlimen Westminster United Kingdom jawatan kuasa pilihan banyak diwujudkan yang akan membuka dan memberi peluang kepada ahli-ahli yang berhormat untuk menimbulkan banyak masalah-masalah yang ada dalam sesebuah negara. Jadi semangat itu saya amat-amat bersama Tan Sri dan merayu kepada Tan Sri menggunakan Tan Sri untuk menentukan supaya hak ada ahli-ahli parlimen dalam ruang-ruang yang memang dalam peraturan mesyuarat parlimen kita ini digunakan untuk kepentingan dan keperluan masyarakat kita. Keduanya, Tan Sri yang dipertua, pengalaman parlimen di United Kingdom, peraturan-peraturan urusan mesyuarat ini tidak diputuskan oleh pihak kerajaan semata-mata, tetapi menggunakan pakai institusi whip kerajaan dan whip pembangkang setiap kali sebelum parlimen bersidang untuk sama-sama sepakat setuju rang undang-undang mana nak dibentangkan, rang undang-undang usul pihak pembangkang mana diizinkan, dan pengalaman itu amat beruntung bukan sahaja kepada pengalaman di Britain, tetapi kalau diguna pakai dalam negara kita amat sekali lah. Masih berapa? Batu. Kalau bukan dia peraturan mesyuarat, apa yang Batu? Saya juga ingin mendukung pendirian yang dipertua. Saya setuju bahawa yang emergency motion ini satu cara yang terbaik untuk bangkit issues. Tapi saya juga rayu kepada dipertua untuk mengadakan perubahan secara lebih total sekali. Kalau kita mau ikut sistem Westminster, kita ikutlah. Kerana dalam House of Commons yang Tan Sri rujukkan tadi, juga ada spesifik waktu yang untuk setiap sesi untuk pembangkang membawa isu. Dan juga dalam House of Commons ada jam setiap minggu oleh Perdana Menteri jawab soalan-soalan dari backbench. Itu juga merupakan yang lebih baik bagi backbench membawa isu-isu ini daripada kita membawa usul tergempar tidak akan mendatangkan apa-apa yang berhasil. Ini sebagai respon kepada apa yang ditimbulkan oleh Tumpak dan Batu, dan saya tidak mau ulangi lagi balik. Kalian yang bermain Ijah House of Commons menjadi sebegitu rupa apabila beratus tahun, malahan ribu tahun, parlimen yang ada pada kita sekarang ini cuma 50 tahun. Kekuatan pembangkang baru juga 3 tahun yang lalu sejak 2008. Jadi apa yang dicadangkan oleh Tumpak itu
Kalau ianya dikendalikan berperingkat-peringkat, berpasa-pasa. Dan harus ingat, bukan tanggung jawab yang dipertua dan timbalan-timbalannya. Ini merupakan tanggung jawab kerajaan dan pembangkang. Chief Whip dan Whip sebelah pembangkang untuk duduk sama, berunding untuk kepentingan parlimen. Karena peraturan mesyuarat cuma boleh diubah apabila dibawa dalam persidangan dan dipersetujui di semua. Boleh Jadi tambahkan Sri. Nanti lo. Saya belum habis. Bermakna menjadi tanggung jawab kerajaan dan pembangkang duduk sama dengan ada suatu persamaan benar-benar ikhlas. Jangan bebankan yang dipertua dan timbalan-timbalannya yang menjalankan tugas di bawah satu peraturan mesyuarat yang telah pun wujud sebelum dia duduk di sini. Itu saya minta bantuan kepada yang berhormat. Tetapi budaya kita, kalau boleh saya sebut, ialah inilah saya tidak senang kadang-kadang intai mengintai, sinis mensinis, singgung singgung. Apabila ada sejak ucapan terus secara politikal. Boleh sini sekarang. Boleh, terima kasih. Sila saya benar untuk apa ini kutablu saya, selepas itu saya akan suara. Terima kasih Tan Sri. Sila. Saya juga ingin memberi pandangan saya tentang isu-isu tentang reformasi parlimen. Tetapi Tan Ketua, sebegitu cadangan dari rakan di sebelah sana, mereka juga tidak melakukan apa yang dipraktikkan. Ada Tuan yang dipertua di dalam parlimen British yang ada membuat sampai plakat terjerit setiap hari di dalam parlimen. Ada sistem itu di mana kita melihat. Okey, masih. Tidak, Tan Sri. Yang berhormat. Dan saya minta. Tak apalah, sudah. Ada Tan Sri mengatakan. Saya belum bagi lagi Tan Sri. Sudah. Ada Pakar belut lah. bagilah peluang. Inilah sistem. Parlimen Kota Belud memang tak ada. Ada yang tidak membenarkan orang lain bercakap. Sudah, kutablu. Tan Sri, satu poin lagi. Saya faham Tan untuk Sri. kutablu. Sudahlah. Tan Sri, satu poin lagi. Masih. Tadi jawatan kuasa select committee. Tan Sri berada di dalam satu jawatan kuasa select committee. Apa yang berlaku? Ikut peraturannya tidak dibuat. Yang amat permatang pau kita gantung kerana telah membuat sesuatu yang tidak betul. Tetapi sewaktu itu Tan Sri sebagai pengerusi jawatan kuasa hak dan kebebasan diperlekehkan. Itu tidak ada sebahagian daripada Jangan penipu. Tak apa yang berhormat. Sudah yang berhormat, sudahlah. Anwar, setiap kali Alil yang berhormat. Kutablu, sudahlah kutablu. Sudahlah. Menang dengan penipuan. Alil yang berhormat. Gombak, sudahlah. Alil yang berhormat. Gombak, sudahlah gombak. Alil yang berhormat, sebagai respon penghabisan kepada soal ini. Apa yang saya boleh buat dan timbalan-timbalan saya mengikut peraturan mesyuarat yang boleh kami menggunakan boleh bicara telah kami buat. Sebagai contoh, soalan-soalan bergilir selepas daripada kerjaan pembangkang. Saya benarkan tiga soalan tambahan kepada soalan apabila menteri menjawab lebih daripada satu soalan pada satu hari. Banyak perkara-perkara yang telah saya buat, yang saya rasa perlu saya buat di bawah bidang kuasa saya, di bawah apa yang saya harus buat untuk integriti parlimen. Jadi saya mohon kepada yang berhormat, setiap yang berhormat, buat tanggung jawab dan tugas masing-masing untuk kepentingan parlimen. Sudahlah gombak, terima kasih. Sila. Tan Sri, kalau kepada aturan mesyuarat hari ini Tan Sri, rembau daripada nombor 1 dan juga 3, 4, dia dapat 2 kali hari ini Tan Sri. Sedangkan sila. ada di Parlimen Pakatan Rakyat cicir jauh ke belakang. Tan Sri. Kalau rembau, kalau kutablu sama rembau lagi masih berdiri. Alil yang berhormat. Kalau lagi kutablu sama gombak berdiri. Apabila saya panggil setiausaha, saya suruh rehat. Tolonglah yang berhormat. Tan Sri, saya buat keputusan berapa bulan. peraturan mesyuarat Jangan khawatir. 261. Sila teruskan.